أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخير خلقه وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديته الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya muliakan Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, ahli jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang hening ini hujan renyai-renyai masih lagi tuan-tuan mampu bangun untuk sama-sama hadir ke masjid. Walaupun hari ini tidaklah seramai hari-hari yang lain, tetapi kekuatan iman yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kalian itu yang menyebabkan Allah Ta'ala gerakkan hati ini supaya pada pagi ini berada di tempat-tempat yang disyukuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda rasa kasih, rasa sayang sebagai seorang makhluk dengan Khalik. Maka walaupun rasa berat nak bawa 360 sendi ini bangun pada hari Minggu, tetapi tuan-tuan dengan kekuatan iman yang ada itu, maka Allah Ta'ala gerakkan supaya hadir. Walaupun kalau kita nak ikutkan musim ni sebenarnya susah juga tu nak bangun semayang subuh ni. Sebabnya sejuk ni tuan-tuan. Sejuk ini kadang-kadang menyebabkan ramai orang tak boleh bangkit daripada tidur mereka. Dia juga merupakan satu ujian. Kita juga bersyukur pada pagi ini setelah kita dapat bangkit daripada tidur kita, dapat solat berjamaah, dapat melakukan solat sunat, dan perkara yang paling mahal dapat duduk seketika waktu untuk mendengar sedikit
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada di antara kita yang kadang-kadang tak tahan dah, bagi salam tu ni kira nampak bantal dah ni kan. Kalau budak-budak asrama ni tak boleh ni. Cikgu dia dah tunggu kat asrama dah. Tapi nasib baiklah kita ni tuan-tuan, yang tinggal hanyalah amalan yang kita duduk fikirkan bahawa dah puas dah kita tidur, kita tinggalkan kehidupan untuk mencari ilmu ni 40 tahun. Tiba-tiba rasa sunyi dalam hati kita, rasa macam cukup tak bekalan aku nak bawa balik. Maka dengan rasa risau, rasa bimbang tu, kita pun tunggu-tunggulah kejap. Kok mana tahu ada amalan-amalan kita ni yang tersasar jauh ataupun tersilap ataupun boleh tambah-tambah. Maka kita menyekat nafsu hati kita, kita kata sabar. Sebab orang yang sabar ini adalah orang yang berjaya. Orang yang sabar ini tempat di dalam syurga, tuan-tuan. Jadi pada pagi yang penuh dengan barakah ini, kita ambil satu kata-kata daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia menyebut, laisal mu'minu bitta'anin wala la'ani wala fahish wala bazi. Yang bermaksud bukankah sifat seorang mukmin yang sejati, bukan sifat seorang mukmin yang sejati bitta'anin, iaitu yang jenis mencela orang. Kalau kita masih lagi sembahyang tetapi perkataan mencela orang, caci maki orang ni masih ada, maka kita belum disebut sebagai seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama pada pagi ni, tuan-tuan. Bawa kereta marah orang pagi, petang, siang, malam, tak boleh terseleh sedikit yang keluar daripada mulut dengan maki habun orang. Ini kena banyak istighfar, tuan-tuan. Sebab apa? Kalaulah yang keluar itu kotor, bermaknanya dia lahir daripada hati manusia. Jadi perkataan ini perlu clear dulu. Bitta'an wal-la'an. Wal-la'an ni apa? Suka melaknat orang. Cis, laknat kau. Ada kau potong aku, kata dia, bukan? Laknat. Mana ta'an, laknan. Apa ni la'an ni? Laknat. Wal-fahish ini disebut sebagai melakukan perkara yang mazmumah, perkara yang dikeji, perkara yang tak disukai oleh Allah Ta'ala. Wal-bazi ini bercakap kotor. Maknanya dia semayang. Heran Ustaz kan? Dia semayang tapi sembahyang itu tak dapat mendidik perkataannya. Asal dia bercakap dengan orang, asal dia bercakap dengan orang, lebih baik dia tak bercakap. Makna kata Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia bercakap dengan orang tu, tak ada yang menyenangkan hati perut orang pun lah. Maknanya macam itulah. Kalau dalam bahasa Cina ni, orang Hokkien ni kalau dia cakap macam maki-maki orang tu, tapi elok mulut dia bercakap, cuma bahasa dia tu, bahasa dia baik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi yang berbahagia ini, 4 sifat itu perlu dihilangkan dalam diri orang-orang yang beriman. Jadi pada pagi ini juga, tuan-tuan, untuk kita kongsikan bersama, ada beberapa golongan manusia yang Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa mereka kerana sifat buruk mereka itu, sifat manusia. Ada pada malam Lailatul pada malam nisfu Sya'ban, orang baca apa, tuan-tuan? Orang baca, ya Allah ya Tuhanku, panjang umur, betul, panjang umur, murah rezeki, lepas tu apa lagi? Diberkatkan hidup dia.
Tapi ada pada malam nisfu Sya'ban ini Allah Ta'ala tak mahu ampunkan dosa mereka. Siapa mereka ni kata musannif? Yang pertama dia menyebut orang yang membunuh orang ataupun hunter, pembunuh, killer, pembunuh orang. Membunuh orang ini Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dia dengan pengampunan biasa-biasa. Okey? Maknanya kalaulah kita ni jenis bunuh orang, sikit silap bunuh ataupun pembunuh upahan, bukan yang mendapat otoriti, yang tak mendapat otoriti lah kebenaran. Yang mendapat otoriti ni daripada pihak penguasa dan memang kerja dia bunuh orang, bukan? Itu tak apa. Ni yang bukan diadakan tugas dia pun, tapi memang dia suka bunuh orang. Okey? Ini dia tidak diampunkan pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban Tuhan tak ampun dosa dia. Okey? Sebab tu tuan-tuan, dosa bunuh orang ini tempat dia dalam neraka Allah Ta'ala. Jangan kita bercita-cita untuk nak jadi orang yang jahat. Okey? Jangan bercita-cita nak jadi orang yang jahat dalam hidup ini. Dalam hidup ini kita kena jadi orang baik kalau nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada dalam kitab Riyadhus Shalihin dia menyebut ada seorang lelaki yang bunuh orang 99 orang, tapi tertulis di dalamnya lelaki itu masuk syurga. Ada kan dia sebut 99 orang bunuh. Tanya dosa dia, aku dah bunuh 99 orang. Tiba-tiba yang ke-100 tu pun dibunuh juga kerana kesilapan di dalam memberikan jawapan. Kesilapan di dalam memberikan jawapan tu betul, tapi orang yang bunuh tu tak boleh terima jawapan tu. Last sekali dia pun tikam, mati 100 orang. Okey, baik. Lalu ada orang tanya, dia kata, Ustaz, orang yang bunuh orang tu, dia bunuh orang tu sampai masuk syurga tu, mana dia terus masuk syurga kan macam mana Ustaz? Jawapan dia taklah, kan? Dia masuk syurga ni sama ada cepat ataupun lambat. Okey, kan tidak sedap lah. Itu satu pandangan lah. Satu pandangan. Dia mesti akan dihisap di atas segala dosanya dan di akhirnya dia akan masuk syurga. Tetapi pokok persoalannya, kalaulah tuan-tuan ni orang baik, tiba-tiba dengar ungkapan macam ini ni, kadang-kadang terasa dalam hati juga, baik aku jadi jahat. Okey, baik aku jadi jahat. Tetapi tuan-tuan kena ingat, adakah tuan-tuan tahu pada waktu tuan-tuan nak jadi jahat tu, Allah Ta'ala panjangkan umur atau matikan umur kita? 20 tahun jadi baik, 10 tahun nak jadi jahat, tiba-tiba masa 10 tahun tu kita ditembak mati, tuan-tuan. Okey, tak sempat juga nak masuk syurga. Okey, ataupun masa 10 tahun tadi kita dah baik, memang imam lah confident, memang bagus betul kita ni, kan? Tiba-tiba dalam hati kita berasa nak jadi jahat, kita nak bunuh orang, rasa nak rasa macam mana lah agak-agak, baru nak pegang senapang tu dah tembak mati, tuan-tuan. Okey, so jawapan dia, bukan semua pembunuh itu Tuhan beri hidayah pada dia. Faham? Ada orang baik dah 30 tahun baru nak start kerja mencuri tabung masjid ni. Faham tak? Maklum lah, selalu tengok tabung masjid duit banyak, kan? Tiba-tiba nak ubah dah sikit lah, tengah-tengah nak ubah tu dah kena tangkap, tuan-tuan. Nampak? Okey? Jadi nadirun kal maklum, jarang benda ni boleh berlaku. Sebab itu bila kita dah baik, jangan mandai-mandai minta dengan Tuhan nak jadi jahat supaya orang tu contoh. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, jangan kau bolak-balikkan hatiku supaya jadi orang jahat. Jangan. Kita dah dapat nur, teruskan. Wa nurullah la yuhda lil asi. Petunjuk Allah Ta'ala ini dia tidak
akan sampai pada orang yang melakukan kemaksiatan. Jangan ada lah. Jangan ada, maknanya orang nak cakap buruk, dia jadi jahat ni bermula daripada cakap buruk. Ada orang kata lah, orang jahat ni cakap dia baik, mulut dia manis. Tak, sebenarnya yang manis itulah yang jahat. Okey, yang jahat tu baik tak juga. Faham tak? Kan orang pergi buat, nak masuk rumah orang tu yang buat pasang gas, tali gas tu yang tangkap di orang bunyi, bukan? Kan mulut dia manis ke jahat? Manis. Kak beli kepala paip ni, tidak esok kau tengok rumah orang tu terbakar. Kak betul kak, berapa ramai duit orang yang diambil tak diberikan kepala gas. Faham? Cakap dia manis. Dan tak semestinya dia kata orang yang mulut dia jahat ni memang perangai dia jahat. Mungkin dia tak jahat dengan orang, dia jahat dengan Tuhan. Faham tak? Dengan Tuhan dia jahat. Sebab orang yang bercakap jahat ini, tuan-tuan, para ulama menganggap antara dosa-dosa yang boleh membawa kepada rosaknya hubungan dengan masyarakat, harta kaum keluarga, manusia yang tidak suka kepada orang dan selalu mengadu domba bercakap dengan percakapan yang tidak baik. Makna dia sebut begitu, kata dia. Okey, jadi bercakap dengan perkataan yang tidak baik ini dosa besar. Bunuh orang ni ustaz, dosa besar. Maka kedua-duanya mazmumah, tak boleh buat lah. Lebih-lebih lagi orang yang semayang. Orang yang semayang ni cakapnya itu terkesan pada jiwa orang lain. Jadi kita ni bila bercakap dengan orang, kalau menimbulkan rasa tidak seronok orang, maknanya kita belum semayang lagi sebenarnya. Okey? Sebab tu tengok orang-orang alim bila dia bercakap dengan kita, tuan-tuan, selepas dia bercakap tu terkesan dalam jiwa, berubahnya seseorang. Tengok ustaz-ustaz ni, pakar-pakar motivator ni, pakar-pakar motivasi ni, bila dia bercakap dengan orang, gimana? Pakar-pakar motivasi apabila dia bercakap dengan orang terkesan dia. Ramai je orang yang bercakap tak terkesan. Biasanya orang yang bercakap yang memberi kesan ini, dia mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala. Maknanya dia ada amalan. Salah satu di antara amalan dia adalah orang yang soleh. Orang yang bangun malamnya tak tinggal, tuan-tuan. Orang yang nak bercakap dengan orang ni, dia kena ada amalan nafsiyah. Apa amalan nafsiyah ini? Amalan individu. Salah satu di antara amalan individu ini ialah orang yang hebat di malam harinya. Orang yang hebat di malam harinya maknanya dia tak nampak dia orang tak nampak dia ni hebat, dia orang ni macam orang alim, tak nampak. Tapi malam harinya hidup, tuan-tuan. Malam pukul 3 bangun, dia bangun, ya Allah, aku ni orang yang lemah, wahai Tuhan. Aku ni orang yang tak kaya, wahai Tuhan. Jadi kau ampunkanlah dosaku siang hari tadi yang aku tak sedar. Aku bercakap mungkin barangkali ramai orang terasa. Mungkin kadang-kadang, wahai Tuhan, aku bercakap, aku rasa diri aku hebat. Sebenarnya hebat aku tak ada, wahai Tuhan, melainkan Engkau lah yang hebat. Maknanya di siang dia bercakap, malamnya dia memohon keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan tengok bila dia bercakap, bukan setakat 2-3 orang yang dengar, tapi pendengarnya, tuan-tuan, kadang-kadang sampai ratusan ribu manusia. Salah seorang daripadanya Al-Allamah, siapa dia, tuan-tuan? Salah seorang di antaranya Dr. Zakir Naik. Tuan-tuan tengok dia kan, Masya Allah, hebat dia. Dan dia bercakap, tuan-tuan, bukan setakat orang boleh terima, yang keduanya orang boleh masuk Islam. Kita ni, tuan-tuan, bercakap, saya lah tak ada lagi rasa orang yang masuk Islam. Makna macam mana tu, tuan-tuan? Okey? Dan ada orang, tuan-tuan, tok guru dia amat didat, Masya Allah, dia bercakap Subhanallah. Okey? Tempat kita siapa, tuan-tuan? Tok guru
macam-macam tok guru lah, yang sebut nama tok guru ni tuan-tuan, fitnah pun boleh tahan. Tapi perkataan mereka setelah mereka meninggalkan dunia ini sangat terkesan kepada orang yang hidup. Okey, jadi ini bukan calang-calang orang, adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik. Yang kedua, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala untuk pagi ini, orang-orang yang tidak akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala disebut sebagai A'raf. A'raf ini apa Ustaz? A'raf ini ialah orang yang suka menceritakan sejarah silam mereka itu pada orang lain. Kalau sejarah tu bagus, tak apa. Masalah dia sejarah yang tak bagus. Kau tahu tak, aku ni bukan baik sangat dulu ni. Aku ni kaki rogol orang, kata dia. Faham? Mana perempuan yang aku tak rogol, dia cerita. Ini Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Lebih-lebih lagi diberikan mic untuk dia bercakap. Lagi bahaya lah. Kesan dia tuan-tuan, orang dalam masjid boleh tinggalkan masjid. Sebab apa? Keinginan mahu mencuba tu ada. Okey? Sebab itu orang yang dirogol orang, orang yang jenis kaki jahat ni, bila dia berubah baik, dia jangan cerita kejahatan dia, tetapi dia kena cerita bagaimana dia boleh terima hidayah Allah Ta'ala. Jangan cerita dia. Kalau dia bercerita, kita pesan jangan. Sebab apa? Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Kalau tuan-tuan, maknanya dulu ada sejarah-sejarah jahat dalam hidup ini, di rumah Allah Ta'ala jangan ceritakan kejahatan, tetapi cerita bagaimana hidayah itu boleh diterima sehingga ke hari ini. Ambo dulu Allah kalau nak sebut jahat sungguhlah, setakat tu boleh deh. Tapi nak sebut kawasan tu tak boleh. Mana nak sebut kata hamba dulu lorong ajar dengan lorong sama je hamba, tak boleh. Mana orang tak tahu jadi tak tahu. Orang katanya, "Ndapa ada lorong ajang? Aku pergi cari bandar tak ada benda pun." Contoh tak? Pergi pasal karat dia tak ada benda pun. Mu pergi waktu bila? Aku pergi waktu bila? Okay, jangan cerita. Ataupun orang perempuan tu orang yang dirogol orang. Aku kenal siapa perogol, kemudian dia berkahwin. Lalu kita cerita pada orang. Jangan. Okey? Jangan. Alright? Jangan cerita, jangan buka aib orang. Ini kita panggil Al-A'raf. Dia merupakan dosa besar. Orang yang menghabarkan perkara-perkara A'raf yang tiada sabit ambilannya daripada sahih, seperti yang bercerita itu kisah dahulu kalanya, ataupun setengah daripada ulama mengatakan A'raf itu ialah orang yang mengatakan, aku mengetahui pencuri itu dan tempat barang yang hilang itu di mana dia ambil. Kau tak boleh. Jangan cerita. Dia ambil. Okey. Dia gitu. Okey. Pak orang dah berubah. Tak semestinya orang tu daripada dulu sampai sekarang jahat dia. Dah. Sebab itu amalan manusia ini diambil kira oleh Allah Ta'ala di akhir umur mereka. Kalau Allah Ta'ala ambil di awal umur mereka ni, tuan-tuan, sedar. Tapi akhir umur manusia tak tahu bila. Betul? Kan orang tahu umur dia bila. Walaupun tuan-tuan gali dah lubang kubur tu depan rumah tuan-tuan sendiri. Dah ayah ni malas nak sembahyang, ayah nak buat kubur lah dekat sebelah rumah ni, contohlah. Ataupun ada yang nak buat kubur belakang rumah dia, nak gali liang lahat tu elok-elok. Faham? Dia mati pun belum confirm lagi dia boleh kebumikan di situ, sebab tak ada orang tahu. Sebab itu para ulama menyebut, beringat-ingatlah kamu dalam dunia ni, apabila nak buat sesuatu, ingat syurga, ingat neraka. Allahu Akbar. Makna begitu. Itu kedua. Yang ketiga, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, orang yang mengekali penzinaan dalam hidup dia. Orang mudimuz zina, orang yang mengekali penzinaan ataupun suka buat dosa besar yang tidak diampunkan. Lepas buat dia buat lagi, lepas buat dia buat lagi. Ni pun Tuhan tak terima. Ni pun Tuhan tak terima. Baik.
Dia kena buat, maknanya sebab itu apabila dia buat sesuatu ni tuan-tuan, dia kena taubat. Taubat ni ada dua. Semalam saya cerita dekat Masjid bin Abdullah, dekat tepi Petronas, saya kata taubat ni dia ada dua. Taubat ni tuan-tuan, taubat yang bersungguh-sungguh. Dia tak boleh main taubat sekadar astaghfirullahalazim saja. Taubat macam mana tu Ustaz? Baik, tuan-tuan pernah pergi laut tak? Malam saya buat contoh, tuan-tuan pernah pergi laut tak? Ada yang kata tak pernah, ada yang kata pernah. Tapi saya pernah pergi laut. Itu soalan dia. Tuan-tuan pernah kena tak penyakit mabuk laut ni? Mabuk laut ni tuan-tuan, orang suka bertaubat. Dia ada dua. Pertama mabuk laut, kedua orang makan cili. Mabuk laut ni kalau dia bertaubat macam ni. Mula-mula sebelum datang mabuk laut ni, mabuk lah, dia akan rasa mengantuk dulu. Muak. Faham? Okay. Lepas muak. Dah lama menguap tu tuan-tuan, dia rasa macam berpusing. Kemudian dia akan muntahkan segala apa yang ada dalam isi perut dia. Dia akan tembak macam bercun yang main budak-budak main 18 tu. Mabuk laut macam tu lah. Dia pusing-pusing, dia gelak-gelak, lepas tu dia terus tunjuk, terus lembek. Siapa kena mabuk laut tuan-tuan, lembek terus. Bahkanlah ubat apa pun dia tak mahu dah masa tu. Okey. Kemudian sepanjang perjalanan tu bau darah ikan temenung ke, ikan kembung ke, kan, semua benda barang laut bau dia tak boleh. Bau sotong ke, kalau pergi ngandak sotong, kemudian dia akan muntah lagi. Sampailah muntah itu keluar angin tuan-tuan. Dah sampai keluar angin ni pula, dia keluar hijau-hijau sikit dia keluar. Lepas tu dia keluar hitam tuan-tuan. Habis muntah tu sampai tak ada berisi dalam perut tuan-tuan. Waktu tu kita kata, taubat dah, aku tak nak pergi dah laut, ya Allah. Okey. Tu taubat dia. Faham? Sampai tahap tu. Okey. Ataupun macam makan cili. Makan cili dah tahu dah kata, kau jangan makan jang. Sambal hitam tu podeh kata kita. Kan? Alah. Tak adalah podeh-podeh mak, sikit je. Kita pun makan sikit. Lama-lama tuan-tuan, dia punya melahap tu sampai ke telinga ni. Ada macam boleh naik-naik sikit ni. Faham? Lepas tu dia cakap kat mak dia, taubat dah, tak hendak makan cili kan. Contoh lah, contoh. Faham? Jadi taubat pun macam tu juga tuan-tuan. Taubat ni makin kita dekat, makin kita nak buat. Tetapi jangan berhenti. Okey? Ada orang taubat sekali je dia. Sedap betul kau. Sekali je taubat tak. Taubat ni kena berterusan, istiqamah. Dia kena meninggalkan daripada melakukan perbuatan itu. Dan dia tak akan buat dah sampai bila-bila. Itu dia cakap. Nafsu dia belum tahu lagi. Faham? Jadi taubat ini bukan sekali, tetapi berpuluh kali dia kena buat. Selepas daripada dia buat itu, dia kena dekatkan diri daripada Tuhan. Berulang kali dia ke masjid. Faham? Taubat ini kita boleh katakan jugalah contoh dia macam orang pinjam duit orang lah. Pinjam duit orang, apa yang dia cakap? Ustaz, pinjam duit sikit. Pertama, muka dia tak malu. Betul? Orang pinjam orang, kalau muka dia malu, dia takkan pinjam duit orang. Tapi kalau dia bangsa muka tak malu, dia akan pinjam duit orang. Lepas tu ustaz tu pun tengok, kenapa kau nak pinjam? Mak aku sakit lah ustaz, kat kampung ni. Bila nak bayar? Lepas balik kampung, jejak je kaki kat kawasan Kuantan, Tori bayar kata dia. Kan? Lepas dia balik kampung dia, agak-agak dia bayar tak? Tak bayar dah. Okey. Selang 2, 3, 4 minggu dia datang lagi. Nak datang kat orang lain, dah banyak sangat tipu dia. Kan? Dia kan datang balik pada orang tu, dia kata, Mat, tolong lah, anak aku kat rumah demam lah.
Tengok dah terberak cirit dah, sian dia. Boleh tak pinjam aku sikit lagi? Okay? Tak apalah, dah anak kau demam dah, macam mana kan? Berapa kau tak? Tak adalah banyak sangat. Kau dapat 200-300 jadilah kan? Kita pun lagi faham? Besok dia datang tak? Datang lagi. Sampai bila dia tak datang? Kurang-kurang 40 kali. Ada tak perasaan malu dia? Ada. Macam tu juga kita dengan Tuhan. Bila kita dah minta ampun dengan Allah Ta'ala sekali, tak mau dia, kena 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, berkali-kali. Lama-lama hati ni tuan-tuan, dia ada rasa malu juga. Yang malu itulah yang disebutkan dengan taubatan nasuha. Allahu Akbar. Ataupun orang dah sampai waktu tu, dia pergi Mekah lah tuan-tuan, faham? Kali yang ke-40 lepas daripada dia taubat, sampai betul-betul dia dekat Mekah tuan-tuan, terduduk dia tuan-tuan, dia tengok suara Imam Sudais tu, tersujud dia, tersungkur dia ke bumi. Ini juga taubat nasuha. Tak, itu pun kadang-kadang balik tu ada lagi teringin nak buat, ada lagi sikit-sikit dah, tak apa, teruskan bertaubat. Jadi susah tak taubat ni Ustaz? Susah. Jangan main-main. Sebab nafsu ni makin kita bakar dia, makin membara. Kita letak dia dalam air batu sekalipun, dia tetap mengeras. Apabila dia cair, dia tetap melawan, tuan-tuan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi kalau siapa yang bertaubat dengan satu cara, tu tak betul lah. Sebab itu tuan-tuan, saya nasihatkan, bagi yang memula untuk mencari bidayatul hidayah ini, dia kena memiliki ilmu. Yang kedua tuan-tuan, selepas daripada malam hari, selepas daripada waktu isyak, dia kena latih jiwa dia untuk semayang taubat 2 rakaat. Kena tiap-tiap hari Ustaz, tiap-tiap hari. Sebab dia kenapa Ustaz? Sebab kita tak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah lah macam tu Ustaz kan? Memang susah. Siapa kata senang? Kalau senang, penuh masjid ni tuan-tuan, penuh masjid, faham? Tapi bukan begitu mudah. Bukan begitu mudah. Sebab itu syurga di dunia ini terlalu mudah amalan dia, tetapi ianya sangat berharga nilainya di sisi Allah Ta'ala bila tuan-tuan tinggalkan dunia ni. Atas dunia ni orang sembahyang sunat biasa dah tengok, pernah buat? Tak buat. Orang yang jenis pendosa, dia takkan boleh buat. Masya Allah. Orang ada dosa 45 minit dia nak duduk dalam masjid pun tak boleh, berasa terbakar buntut dia tuan-tuan. La ilaha illallah. Jangan buat main lah. Orang yang banyak dosa ni tuan-tuan, dia tak mampu ulang alik ke masjid. Tak mampu dia. Dan dia tak mampu menjaga lidahnya daripada bercakap dengan perkara-perkara yang baik. Ini orang banyak dosa ni. Dosa dengan orang, banyak dosa. La ilaha illallah. Sebab itu bagi orang yang mulakan taubat, dia kena banyak beristighfar. Itu betul. Mana kalau bertaubat istighfar, itu tak betul. Orang yang nak mulakan bertaubat kena beristighfar, itu betul. Dia kena beristighfar setiap hari, bukan sekali, bukan 100 ribu tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab nak mendidik jiwa dia, nak menghalang daripada buat jahat itu sukar, melainkan dengan amalan-amalan zikir, dengan amalan-amalan sunat, dengan bangun malamnya, sehinggalah dia dapat menerima khusyuk di dalam solatnya. Allahu Akbar. Barulah Tuhan terima dia di kalangan orang-orang yang beriman. Yang keberapa entah ni. Yang keseterusnya, ini famous sangat orang sebut, aqul walidaini, orang yang menderhakai kedua ibu bapanya, semua pintu di langit dan di bumi tertutup untuknya. Allahu Akbar. Hidup umur panjang tapi tak ada keberkatan. Kalau ada manusia begini tuan-tuan,
hentikanlah. Maknanya kadang-kadang Allah Ta'ala pisah panjangkan umur kedua ibu bapa kita supaya kita sering bertanya khabar, sering memohon supaya ibu kita dan ayah kita mendoakan untuk kita. Tetapi dengan asbab adanya perasaan sombong dalam diri kita, kita anggap orang tua ni menyusahkan hidup kita. Kalau ada penyakit yang sedemikian, Allah Ta'ala tutup segala pintu di bumi, pintu di langit, takkan dibuka. Walaupun imam tu baca Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihhat wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Sekalipun baca Tuhan tak terima. Allahu Akbar. Habis tu macam mana ustaz? Masa dulu saya jahat, masa dulu saya jahil ustaz, sekarang ni saya dah insaf ni, saya nak buat macam mana? Sama juga taubat nasuha. Ada setengah ulama dia sebut, kamu pergi cari kawan-kawan ayah-ayah kamu yang masih ada, bertanya khabarlah dia pada mereka, dan berbaiklah kamu kepada mereka. Ataupun adik-beradik ayah kamu masih ada, berbaik-baiklah kamu dengan mereka. Sampai tahap tu tuan-tuan. Ibu ayah kita yang kita derhakai mereka dulu sehingga kita tak sempat nak minta maaf pada dia. Carilah kawan-kawan ibu kita dulu, buatlah baik pada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Walaupun kita dah pergi Mekah dah, walaupun pergi Mekah, Mekah tak dikira tuan-tuan. Walaupun dah pergi haji umrah pun tak dikira ustaz. La ilaha illallah. Walaupun bersedekah sebesar gunung Uhud, sedekah itu tidak memberi kesan kepada kita dalam neraka, dalam kubur Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sebab itu makin berumurnya kita, makin berumurnya kedua ibu bapa kita, maka awaslah dalam berkata-kata. Jangan duduk lebar sangat bercakap dengan mak ayah ni tuan-tuan. Balik rumah jangan besarkan telefon. Kadang-kadang orang tua tu ada kat rumah tuan-tuan, telefon kita lebih berharga daripada orang tua kita. Mak kita kata, engkau ni nak balik jumpa aku ke engkau nak jumpa telefon ni? Faham? Sekejap sotek. Faham? Jangan sakit hati dia tuan-tuan. Pujilah mereka tuan-tuan, hargailah mereka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Walaupun pada saat ini kita sudah jadi ayah, anak kita dah besar-besar tuan-tuan, balik. Balik ni untuk apa? Untuk ambil barakah. Apa barakah ni Ustaz? Barakah ni bertambahnya rezeki tuan-tuan, bertambahnya kemuliaan seseorang. Orang tengok kita suka tuan-tuan, tu barakah. Kita duduk dengan orang, bila kita tak ada orang tanya, tu barakah. Kita bercakap terkesan pada orang, itu juga barakah tuan-tuan. Jangan buat main-main. Barakah ni ziyadatun, bertambah. Rahmat ni apa Ustaz? Rahmat ni kasihan belas orang, kasihan belas Allah Ta'ala. Okey. Jadi rahmat dan barakah ini kedua-duanya berbeza. Tak ada pada orang yang menderhakai kedua ibu bapa dia, tak dapat dia dua-dua benda ni. Allah ruginya hidup dalam dunia. Yang paling rugi sekali sujudnya Tuhan tak terima. Allahu Akbar. Kalau dah sujud tak terima ustaz, maka syaitan pun cocok lah, jadi jahat lah, kata dia. Faham? Dah ustaz kata semua dah tak terima, pintu langit, pintu bumi, jahat lagi bagus. Faham? Kita pun dah tak tanya orang dah. Sedangkan ada satu ruang lagi, namanya taubatan nasuha. Faham? Itu pun mulalah buat kerja jahat kita tuan-tuan, supaya dengan kejahatan kita tadi ni memberikan ketenangan. Tak tenang juga tuan-tuan. Faham? Tak tenang juga. Baik. Jadi berhenti daripada buat perkara tersebut.
Yang keempat apa Ustaz yang kelima? Yang kelima disebut oleh para musannif, musannif imam apa nama tadi? Imam ni nama dia Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, disebut apa? Dia kata orang yang jenis boleh melihat masa depan orang. Ni lagi bahaya ni. Faham tak? Kau ni kalau aku tengok cara kau ni 3 hari lagi mati kau ni. Doa Tuhan tak terima. Okey, jangan mandai-mandai jadi ahli nujum 4 belalang. Iaitu orang yang mengkhabarkan perkara yang berlaku pada masa yang akan datang dan keadaannya gaib kerana berpegang mempercayai kepada alamat tanda. Contoh Tok Bomo, contoh semayang. Tok Bomo pun cakap, kejap lagi ni Kang, ada 3 orang yang akan datang. Seorang sakit, seorang lagi pening. Dia kata, tiba-tiba kita pun duduk elok-elok. Ish, gila lah, handal betul lah Bomo ni, hebat betul lah, dia boleh baca beb, dia kata. Padahal dia ada qarin, fahuwa lahu qarin. Qarin dia duduk kat Gambang tu, orang tu daripada Singapura datang tu nak berubat kanser dengan dia. Kita pun tahu, dan kita pun dah tahu hari ni dah belajar dah hari ni. Nujum ini dosa besar tuan-tuan. Innallaha la ya'lamul ghaiba illahu. Tidak ada orang yang boleh mengetahui perkara gaib itu melainkan aku. Tiba-tiba ada orang di akhir umur dunia ini, dia sebut, dia kata betul begitu dan begini, dan dipercayai oleh orang itu, maka dosa besar. Dipanggil apa? Asyirku bil syirik. Ataupun dia tengok kita pakai batu cincin zamrud, dia kata, mengikut kepada kajian saya lah, pemerhatian saya lah, awak ni akan kena sakit kanser. Kita pun dah tak tentu arah dah kat rumah dah. Akhir sekali kita percaya, dosa besar. Nak bawa kereta ni tuan-tuan, nak bawa kereta dah, nak balik kampung lah ni. Tiba-tiba keluar je daripada rumah kan, nampak ada tikus mati belakang rumah. Kita berkata, semua simpan barang, esok kita berjalan. Tak bercakap kita tuan-tuan, diam je. Isteri kita tanya, abang, kenapa abang tak balik hari ni? Itulah, kau tak nampak ke tadi aku nak keluar, tadi ada binatang mati belakang kereta ni. Kang, kita semua mati yang macam mana tadi kan? Faham? Ini juga dosa besar, haram. Ataupun bawa kereta sampai kat Gambang, tengok biawak kena langgar tuan-tuan, menggeletik dia kena langgar, kita pun pusing kita balik. Sebab apa? Mempercayai tanda biawak tersebut mendatangkan kecelakaan pada kita. Ini juga dosa besar, Tuhan tak ampunkan pada malam nisfu Sya'ban sampai bila-bila. Allahu Akbar. Jangan ada. Jangan ada benda tu. Kalau macam ni pula Ustaz, macam mana Ustaz? Naik bot belayar, daripada jauh tu nampak dah asap dah. Kita punya tekong jeragan bot, kita kata, Ustaz, hari ni kita terpaksa balik sebab akan berlaku ombak yang besar. Itu betul. Itu pengalaman dia. Itu pengalaman orang laut. Itu bukan dia ni. Yang saya sebut tadi, orang yang ada qarin ataupun khadam bersama dengan dia, itu sudah menjadi syirik. Lalu kita menggalakkan supaya dia lebih menjadi syirik, jawapannya tak boleh. Maknanya. Ataupun mempercayai kepada alamat tanda, sesuatu yang berlaku itu memberi bekas. Seperti katanya, apabila bintang Anu itu naik, maka hasilnya begini-begini, dan apabila jatuhnya bintang Anu itu, maka hasilnya begini-begini. Maka yang demikian itu menjadi haram, terkadang menjadi kufur. Dan kata setengah ulama, kahin, iaitu ahli nujum, yang mendakwa bahawa kawannya daripada golongan jin mengkhabarkannya segala masa yang akan datang, zaman yang akan datang. Dan setengah daripada kahin jin, kawan dia ini, orang yang mengatakan aku mengetahui khabar gaib
dengan kefahaman menerusi daya fikirannya tentang sesuatu yang hilang. Dan demikian ahli nujum itu ialah orang yang mengkhabarkan tentang pemerintahan yang akan datang dengan cara terbit dan jalan masuknya. Macam mana Ustaz? Ambil buahnya orang putih kan, ambil batang betik, duduk macam ni. Okey, tak lama lagi akan berlaku perperangan. Kita pun tanya, mana tahu? Tadi aku dah bertemu dengan raja segala jin di alam singgah sana. Contoh, faham? Kita percaya hukum dia haram. Okey, jangan buat main benda-benda ni. Bahaya ni. Sembahyang dia Tuhan tak terima, amalan Tuhan tak terima, zikirnya Tuhan tak terima, apa kerja buat juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Banyaknya ustaz yang menyebabkan Tuhan tak terima ni ustaz. Dosa besar kau ustaz. Ya memang dosa besar. Dan yang seterusnya, pendengki, iaitu orang yang mendengki sesama orang Islam. Dengki. Bila dah dengki ni, bercita-cita supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, dan pula supaya didatangi balak kemudaratan ke atasnya. Dengki ke orang. Asal orang meniaga sikit, dengki. Padahal orang tu untung berapa sen je kan. Musim-musim Covid ni ramai yang kena buang kerja tuan-tuan. Tak tahu mana lagi nak meniaga kan. Tiba-tiba meniaga tu tuan-tuan, baru tengok untung sikit, kita dah kata orang yang meniaga roti canai tapi simpang tu dia ada saka tu kan, pendengki. Okey, apa hukum dia Ustaz? Dosa besar. Kalau kita mengucap Tuhan tak terima, kalau semayang Tuhan tak terima, berzikir pun Allah Ta'ala tak terima. Nak meniaga lah tuan-tuan. Ada seorang peniaga berjaya, dia sebut kat saya, dia kata apa Ustaz, kita ni kadang-kadang nak meniaga, kita sendiri nak makan pun tak boleh Ustaz. Faham? Punya tak sadapnya, tapi kita nak meniaga. Lepas tu bila tak laku, kita salahkan orang lain. Kita kata orang tu santau kita, tempat ni ada puaka ni, semua benda-benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Okey, kena ingat, nak meniaga, meniagalah dengan cara yang betul. Pertama, buat research sedikit. Sebelum nak meniaga, kena buat kajian, tengok apa benda orang suka buat, apa benda. Walaupun memang ada di luar sana tuan-tuan, orang yang mendengki ada. Dalam department kita pun kadang-kadang ada. Dalam suasana kerja pun kadang-kadang ada. Sebab itulah hari ini apabila makin ramai umat Islam yang tak sembahyang, kepercayaan dan sifat mazmumah serta perkara-perkara yang keji ini banyak berlaku di kalangan umat Islam. Sebab itu tuan-tuan, bawalah ahli keluarga, rakan, taulan dan sebagainya. Ada ruang masa untuk dengar-dengar kuliah agama ni, hadirlah. Paling tidak tak banyak, sikit pun kita dapat. Paling tak tahu pun halal haram kita tahu. Ni kadang-kadang orang Islam ni tuan-tuan, dia dah buka dah nama dia dengan nama Thayyibah. Baik, mana contoh? Dia dah buka dah kedai dia dengan nama Muslimah, contoh. Tetapi hargailah kepercayaan orang Islam terhadapnya. Yang pertama apa Ustaz? Yang pertama, barang-barang itu dia dulu kena tahu halal ataupun haramnya. Ni kadang-kadang dalam tu lah ada belacan cahaya nun alif. Kadang-kadang dalam tu lah ada benda-benda yang diragui. Faham? Expectation orang pada dia dah moga dia bubuh nama tu kedai Islam, produk Islam halal dan thayyibah. Orang tak tanya lagi dah. Tapi bila balik dia kata Ustaz, serupa je Ustaz. Inilah dia susahnya pelaksanaan untuk nak meletakkan produk orang Islam di pasaran, sedangkan orang Islam itu sendiri tidak mengangkat martabat produk Islam itu sendiri kan. Lepas tu mulalah dia mendengki di antara satu sama lain, kata orang tu kata orang ni, sedangkan dua-dua orang tu rajin sembahyang. Cuma apa sebab jadi begitu? Sebab dia kurang pendedahan ilmu, knowledge-nya, pengetahuan tentang agama itu tidak ada di kalangan orang-orang yang disebutkan itu tadi. Maka sama ada dia berniaga itu tuan-tuan,
dia nak mengejar untung dunia atau dia nak mengejar untung akhirat. Jadi bila kita nak berniaga, ambil jalan penyelesaian untuk nak berniaga tu bagus, tetapi cara dan kaedah itu perlu ada perbezaan di antara yang satu lagi tadi. Okey, sebab apa? Silap alamat tentang berniaga masuk neraka, betul caranya syurga. Okey, baik. Pendengki ni sebenarnya tak ada. Sebab apa? Sebab orang Islam ada Tuhan. Bangun sembahyang hajat, pertama tanya orang, kenapa orang tak masuk kedai aku? Aku mat minta maaf lah, bukan aku tak nak cakap. Kalau aku cakap pun takut engkau berasa, kan? Sebenarnya engkau punya masakan ni mahal, lepas tu sikit, tapi yang paling bau, kan, tak sedap, terus terang, kan? Baru dia tak kata ada hantu ke, ada saka, kan? Nak berniaga tuan-tuan, kadang-kadang tak ada langsung perasaan sedekah. Bila buka kedai ni, yang pertama untuk tarik orang. Sedap tu memang kena ada. Sedap tu maknanya orang tu makan ni sedap dah, mat kau sepatutnya buka kedai kan ni. Itu bagus. Faham? Mana dah sedap dah. Ada pula kadang-kadang letak gambar-gambar, dia macam mensyirikkan Allah Ta'ala, gantung. Aku rasa kau ambil benda ni lagi bagus lah, mat, sebelum kau buka kedai kau gantung kat kedai kau satu. Ataupun yang biasa orang buat macam mana Ustaz? Bubur coklat. Saya pernah jumpa orang dimintakan Pak Dukun baca coklat tu. Makan kat kedai dia letak coklat sikit, kan? Kita pun tanya, ni apa? Dia panggil pelaris. Boleh ke tak boleh Ustaz? Letak coklat sahaja boleh, jampi mentera atas coklat adalah haram. Okey? Sekali lagi, coklat letak saja bagi orang makan, mungkin tak boleh nak balik dia punya tu 10 20 sen, ataupun mungkin kita salah kira lah konon-konon, maka kita letak coklat tadi sebagai pengganti dia, kita kira sedekah. Okey, itu boleh. Tetapi jika coklat ataupun bahan-bahan yang pelaris itu dijampi mentera atas dia untuk orang masuk kedai kita, hukum dia haram. Boleh? Nak berniaga lah. Nampak benda simple dia, kadang-kadang orang letak coklat, kan? Maknanya kena jaga-jaga. Baik, yang terakhir untuk pagi ni, yang terakhir iaitu pengadu. Ialah orang yang mengadu domba antara manusia supaya berkelahi, seperti memindahkan perkataan dua orang supaya berkelahi. Mat, aku dengar Mamat tu ada dia cakap dekat kau lah. Mamat tu musuh dia, faham? Tapi kita bercakap dekat dia, benda ni aku tengok tak sepatut, betul lah dia buat dekat kau, kan? Kita pun dah kata cilanat, betul lah, aku punya baik dengan dia. Ini pengadu domba. Okey, pengadu domba ini dosa dia apa Ustaz? Dosa besar, tuan-tuan. Dosa besar. Orang yang mengadu domba halau orang lain, ataupun masjid pun boleh jadi juga. Dia kata apalah imam tu, kan? Imam tak apa-apa, kan? Contohlah, bukan imam sini, imam tempat lain, faham? Baca panjang, kan lain orang mengantuk macam ni, kan? Kita nak supaya orang tu jadi marah. Orang tu berkata, lah aku pun main tension, betul lah imam tu, kan? Tak belajar agama, kan? Ini tempat di neraka, tuan-tuan. Tuan-tuan tak puas hati, tuan-tuan jumpa imam tu sendiri, Ustaz, saya ni bukan apa nak kata pandai tak pandai. Kalau saya bercakap sorangan takut jadi fitnah, kalau saya tak cakap kan takut berdosa. Ustaz, kan kita tanya, Ustaz boleh tak kalau saya tegur sikit? Ustaz tu kata, saya tak boleh ni tegur, faham? Tak payahlah tegur. Okey, kan? Ada ustaz dia cakap macam tu, saya tak boleh tegur, awak tegur saya berhenti, kata dia, kan? Saya pernah jumpa, tuan-tuan, dari semayang-semayang, tak payah tegur lah dia, faham? Masa musim AJK pelantikan jawatan besok, turunkanlah dia. Siapa suruh kau lantik dia? Lepas tu kau marah pula dia. Okey, masa orang buat pelantikan, kau orang tak nak datang, faham? Maknanya dia begitulah lebih kurang. Tegur ni senang, tuan-tuan. Tegur memang senang, ikut mulut, hati sedap, kan? Kesan daripada tegur ni kadang-kadang 7 keturunan kita tak bercakap. Okey, jadi tuan-tuan fikirlah, dengan banyaknya pendekatan, approach yang tuan-tuan boleh gunakan untuk menegur orang ini, menggunakan pelbagai kaedah yang paling lembut, dengan
uslub yang paling berhikmah. Okey, maknanya begitu. Nak tegur orang daripada tuan-tuan mengadu domba tentang orang, okey, hukum dia dosa besar, memperlagakan orang juga dosanya dosa besar. Maka inisiatif yang terbaik tuan-tuan pergi jumpa dia sendiri. Kalau dah dikata memang saya takkan berubah sampai mati, serahlah pada Allah Ta'ala. Nak macam mana? Ada orang macam tu tuan-tuan. Saya takkan lepaskan imam ni, apa nak jadi-jadilah, biar terpacak kawih dalam bain pun saya tetap akan jadi imam. Contoh, gigi dah tak ada, faham tak? Bacaan dah tak betul, 800 pasal, tak kisah, faham? Jangan. Okey, sebab kekuatan sesuatu masjid itu dia bergantung kepada imam dia tuan-tuan. Kenapa ustaz cakap macam tu ustaz? Salah seorang pengkaji penyelidik tentang masjid adalah saya sampai ke hari ini. Okey, kekuatan masjid itu duduk pada imam dan juga jamaah. Okey, PhD saya dalam bidang tu tuan-tuan. Maknanya okey, jadi imam ini kalau bacaan dia bagus, baik, menyenangkan orang, tuan-tuan akan lihat jemaahnya akan ramai. Pengusi itu macam mana pula ustaz? Pengusi itu dia menjaga fasiliti masjid tersebut. Ini kadang-kadang masjid Jamban la ilaha illallah, bukan sini, tempat lain. Batang Paik dia tak bagi. Tiba bila orang tinggalkan najis dalam masjid, dia marah. Sepatutnya dia nak buang tu, dia kena lihat juga dia macam mana dia nak buang tu, maknanya dia kata ustaz, kami JK masjid dah tak larat nak bayar air masjid. Alah, bila masjid itu dijaga dengan baik, duit masjid digunakan dengan cara yang betul, jemaahnya akan ramai tuan-tuan. InsyaAllah jemaahnya akan ramai. Ini kadang-kadang tuan-tuan, orang yang besar badan macam saya ni contohlah, pergi masjid ni nak semayang berjemaah ni tuan-tuan, air keluar setitik je, nak basuh najis ni, apa kita akan sebut? Tak guna ni masjid ni, faham? Itu walaupun kecil, dia membuang jemaah daripada masjid itu. Sebab itu masjid yang pertama sekali kena jaga tandasnya, yang kedua imamnya tuan-tuan, yang ketiga pengurusinya, mesra alam. Pengurusi ni tugas dia memerhati. Tengok benda apa yang tak puas hati ni, dia kena dengar mesra jamaah, apa yang jamaah nak, kena tahu. Ini kadang-kadang jemaah dah tak dapat nak aturkan dia punya suara dia bersosek, itu yang timbul. Maka kalau dia tu dosa kecil tak apa, masalah sekarang dia dosa besar. Bertelingkah di antara satu sama lain, rambut sama hitam, hati tidak bersatu, sedangkan imam yang satu angkat takbir tetapi jemaah di belakang mempunyai hati yang berlainan. Ini tak betul. Okey, jadi kita pakat saling ubah, betulkan. Mudah-mudahan masjid yang besar, masjid yang indah, masjid yang hebat ini dapat menarik dengan lebih ramai lagi orang di luar sana tuan-tuan, yang tidak sembahyang berjamaah seperti tuan-tuan. Kita minta dengan Allah Ta'ala hidayah daripada Allah SWT. Kita mahukan masjid tempat kita masjid yang terbaik seperti Masjid Temeloh Jaya. Okay? Lahirkan suasana yang indah, suasana yang seronok, untuk kita capai kejayaan sebuah masjid yang cemerlang. Jadi sekadar itu dulu pada pagi yang penuh dengan barakah ini tuan-tuan, dengan sedikit ilmu yang saya bicarakan pada pagi ini. Seandainya ada terkasar bahasa tersilap boleh bicara, minta ampun, minta maaf panjang umur. Kita jumpa lagi, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.